Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin innal huda hudallah ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ihdina Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa at-tathbit rabbi yasir wa la tu'asir karim rabbi tammim bi khair rabbi zidni ilma Allahumma inni istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tunsini ya rabbal alamin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du Faqala ta'ala fi kitabil aziz Bismillahirrahmanirrahim Idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa faqanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang apabila berlaku hari kiamat itu tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Kejadian hari kiamat itu merendahkan
golongan yang engkar dan meninggikan golongan yang taat. Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan, dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Dan kamu pula menjadi 3 golongan yang berlainan keadaannya, iaitu golongan pihak kanan. Alangkah bahagianya keadaan golongan pihak kanan itu. Dan golongan pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak golongan pihak kiri itu. Dan golongan yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, dihampirkan di sisi Allah, tinggal menetap di dalam syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, apa yang lepas kita bicara pengenalan intipati dari surah ini, termasuk menyatakan fadilat kelebihan membaca surah ini, termasuk kelebihan yang masyhur. Firman-Nya dalam ayat 1 hingga 2. Iza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah. Apabila berlaku hari kiamat itu, al-waqi'ah, nama di antara nama hari kiamat. Al-waqi'ah dari sudut bahasa yang berlaku, yang terjadi, yang berlaku, yang terjadi. Kiamat itu berlaku dan terjadi. Tidak ada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya. Tiada siapa yang mendustakan, berbohong dalam perkaranya. Ayat ini menerangkan bahawa apabila terjadi berlaku hari kiamat, maka kejadian itu tidak dapat didustakan dan juga tidak dapat diragukan. Tidak seorang pun dapat mendustakannya atau mengingkarinya, dan nyata dilihat oleh setiap orang. Semasa di dunia, banyak benar manusia yang mendustakannya dan mengingkarinya kerana belum merasakan azab sengsara yang telah dideritai oleh orang-orang yang telah diseksa itu. Kat dunia boleh tak percaya, boleh tak percaya, boleh ragu-ragu, tetapi bila berlaku kiamat, tiada siapa pun yang boleh meragukan lagi. Tiada siapa pun yang boleh rasa keliru atau mendustakannya. Terjadinya dengan penuh yakin, yakin dalam diri masing-masing, melihat dengan penuh keyakinan, ainul yakin, benar-benar terjadi, pasti terjadi. Seterusnya ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah. Kejadian hari kiamat itu khafidatun, merendahkan. Merendahkan, yakni merendahkan golongan yang engkar, yang kufur, yang maksiat. Rafi'atun, yang meninggikan, yakni golongan yang taat, yang menurut perintah, yang patuh, yang takut kepada Allah.
Disebut dalam riwayat hadis, pertama diberi Quran. Dengan sebab Quran, satu kaum itu diangkat kedudukannya. Disebabkan Quran, golongan itu dihinakan. Orang yang pakai Quran, pegang Quran, ikut Quran, diangkat kedudukan, dimuliakan. Orang yang membelakangi Al-Quran, tak patuh, tak ikut Quran, dihinakan. Juga kehadiran baginda SAW dalam satu riwayat, Allah muliakan Nabi Muhammad SAW. Sangat mulia. Didatangkan, diutuskan. Maka kehadiran Nabi, ada yang diangkat kedudukan dengan syarat yang ikut Nabi Muhammad. Ada yang dihinakan, direndahkan dengan sebab membelakangi ajaran baginda Muhammad SAW. Maka berlaku kiamat, khafidatur rafi'atun. Kiamat itu merendahkan golongan yang engkar, yang kufur, maksiat. Rafi'atun, meninggikan golongan yang taat. Allah jelaskan bahawa kejadian hari kiamat merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Demikian juga maksud Ibnu Abbas, kerana kejadian yang besar pengaruhnya membawa perubahan yang besar pula. Diterangkan bahawa hari kiamat menurunkan darjat golongan yang satu dan meninggikan golongan yang lain. Semasa berlakunya itu, ada gempa yang menghancurkan semua yang ada di atas bumi alam ini. Gunung ganang dan bangunan-bangunan hancur lebur seperti debu yang berterbangan di udara. Manusia ketika itu terbahagi 3 golongan. Golongan kanan ashabul yamin, golongan kiri ashabul shimal, atau disebut ashabul masyamah, dan golongan yang terdahulu yang beriman, as-sabiqun. Seterusnya ayat yang keempat, firman-Nya, Iza rujjatil ardu rajja. Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Bergoncang, bergoyang bumi. Nak dijelaskan di sini, hari kiamat akan timbul gempa bumi yang sangat dahsyat, dengan goncangan-goncangan bumi bergoyang yang sangat dahsyat di segenap pelosok bumi, menghancurkan benteng-benteng dan gunung ganang, merobohkan rumah-rumah dan bangunan-bangunan serta apa saja yang terdapat di permukaan bumi. Sangat dahsyat. Baru kita tengok dulu apa yang berlaku tsunami di Aceh dan sekitarnya. Sangat dahsyat. Termasuk berlaku banjir besar. Kita tengok banjir besar saja yang ada beberapa tempat, sangat menakutkan, sangat dahsyat. Dan macam-macam yang berlaku itu sepatutnya menginsafkan kita kembali kepada Allah, bertaubat. Ini penting. Bukan kita menyalahkan antara satu sama lain, bukan maksudnya. Tapi bermuhasabah diri masing-masing. Bermuhasabah. Merasa dosa, kena rasa dosa. Kena rasa bersalah. Jangan tak rasa dosa. Kena rasa kita buat dosa. Tak salah untuk kita rasa buat dosa.
bagaimana kedudukan nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wasallam. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar, ada satu riwayat menyebut 70 kali. Ada satu riwayat menyebut 100 kali. Banyaknya nabi beristighfar. Walaupun nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wasallam ni golongan yang maksum, diampunkan dosa terdahulu dan terkemudian, tapi tetap istighfar, minta ampun. Bagaimana baginda Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, berzikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, wahai Tuhan, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim, mengaku dirinya zalim, mengaku diri buat zalim. Ini Nabi. Bagaimana pula baginda Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan isterinya Hawa alaihi salatu wassalam, yang kedua-duanya bapa dan ibu kepada anak-anak Adam, zuriat keturunan. Baginda Nabi Adam seorang nabi yang diturunkan ke dunia, ke bumi dari syurga, kerana menerima hasutan iblis, syaitan. Terima itu menjadi takdir, ketentuan Allah. Allah tetapkan begitu, ketetapan Allah. Diajar berapa kalimat memohon ampun, kedua-duanya berdoa. Setelah itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami buat zalim terhadap diri kami sendiri. Merasa zalim, merasa bersalah, merasa dosa. Kami buat zalim, buat salah terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tak ampunkan kami, tak rahmati kami, sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Bagaimana kita tak mengaku kita salah, tak mengaku kita berdosa, tak mengaku kita bermaksiat. Maksiat ni macam-macam. Mengakis bumi, merosakkan muka bumi yang tak wajar, tangan-tangan manusia. Atau maksiat yang lain, maksiat yang banyak, kita muhasabah. Disebutkan dalam hikmah, i'tiraful khata' fadilah. Mengiktiraf kesalahan diri satu kemuliaan. Rasa diri bersalah tu satu kemuliaan. Sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul SAW meminta ampun, merasa bersalah, merasa buat zalim, kerana kita hamba makhluk Allah. Baginda Muhammad SAW beribadat, solat malam sampai bengkak kaki. Yang satu riwayat Al-Bukhari, Sayyidatina Aisyah tanya, apa bengkak kaki? Bukankah dosamu diampunkan, dosa terdahulu dan terkemudian? Lalu apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura, maka apakah tidak aku menjadi hamba yang bersyukur? Kita istighfar, mohon ampun, rasa bersalah, rasa berdosa. Jangan rasa banyak pahala ni aku ni, aku tak salah ni, orang lain salah. Orang lain salah, diri sendirilah. Kita bertaubat, mohon ampun, jangan kira lain. Itu yang wajar. Di samping kita merasakan ini ujian, Allah uji. Bila Allah uji seorang itu, melihat kepada tahap keimanan masing-masing. Dengan syarat kita bersabar, tak mengeluh,
Tak salah menyalahkan, tapi tengok pada diri sendiri masing-masing. Tengok diri sendiri masing-masing. Mengambil sunnah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman juga dalam surah Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, berlaku gempa, zilzal. Arab kata zilzal, berlaku gempa. Dalam surah Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Merasa takut, bumi digoncangkan, berlaku zilzal yang sangat dahsyat. Baru goyang sikit takut gitu. Bagaimana keadaan berlaku kiamat, planet-planet bertembung di antara satu sama lain, keluar dari garis peredaran masing-masing. Bumi bergoyang, bergoncang. Gunung ganang hancur lebur. Berdasarkan firman-Nya lagi, ayat 5 hingga 6. Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatha. Dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya, lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Di mana disebut debu haba. Haba kata terbitan dari haba, masdar dia haba. Haba artinya tanah yang halus atau dipanggil debu, dan apa yang ada di udara ia tidak kelihatan melainkan di bawah sinar matahari, macam debu yang halus. Dalam mu'jam, haba ialah debu yang diterbangkan angin dan bersatu dengan sesuatu. Haba dari manusia adalah dimaksudkan orang yang cetek akalnya. Jamak kata ahbiyah. Ahbiyah manusia cetek akal. Haba. Perkataan haba disebut 2 kali dalam Quran. Pertama dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Dan surah yang kita baca ini surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat 6. Diriwayatkan oleh Al-Harith dari Ali. Beliau berkata, Al-haba'ul manthur. Al-haba' al-manthur adalah sinar matahari yang masuk dari lubang. Al-Azhari berkata, Al-haba' ialah apa yang keluar dari lubang di celah-celah sinar matahari seperti debu. Ibnu Arafah berkata, Al-haba' adalah debu yang begitu halus. Adapun Al-Qurtubi mentakwilkan ayat di dalam surah Al-Furqan, sesungguhnya Allah menghilangkan amalan-amalan mereka sehingga menjadi seperti debu yang berterbangan, di dalam surah Al-Furqan. Sedangkan Al-haba' disebut apa? Haba'am mumbatha dalam ayat ini adalah debu yang diterbangkan dan dipisah-pisahkan oleh kuda. Ini menurut Al-Qurtubi. Debu yang berterbangan, bercerai-berai oleh pijakan kuda, kaki kuda. Diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Al-Harith dari Ali, Al-haba al-mumbath
ataupun disebut ayat ini haba'am mumbatha, adalah seperti debu yang halus yang berterbangan dan bertebaran dan hilang sehingga tidak tinggal sedikit pun. Adapun Imam Qatadah berkata haba'am mumbatha ialah seperti pokok yang kering yang diterbangkan oleh angin. Natijah, kesimpulan dalam surah Al-Furqan, lafaz al-haba dihubungkan dengan al-manthur. Surah Furqan, artinya debu yang halus yang berterbangan dan ia kelihatan apabila berada di bawah sinar matahari. Makna kiasan bagi amalan yang rosak. Maksudnya amalannya sia-sia, ini maksudnya. Dan surah Al-Furqan. Adapun surah Al-Waqi'ah yang kita baca, lafaz ini dihubungkan dengan mumbatha, al-mumbath. Maknanya adalah debu yang diterbangkan oleh angin, kaitan dengan keadaan gunung ganang pada masa datangnya hari kiamat, ya ia akan hancur sehingga menjadi debu yang bertebaran yang diterbangkan oleh angin. Ini dia. Pertama, berkait dalam surah Al-Furqan macam kiasan amalan tu macam debu berterbangan, sia-sia amalan. Orang yang tak ada ikhlas, orang jiwanya rosak, amalan kerana riak macam-macam. Beramal tapi buat kerja syirik, dia rosak amalan. Adapun dalam surah Al-Waqi'ah, kejadian hari kiamat, gunung ganang hancur lebur bertebaran. Ayat ini juga menyatakan bahawa pada hari kiamat gunung ganang hancur lebur sehancur-hancurnya, menjadi tumpukan tanah yang bercerai-berai, menjadi debu yang berterbangan, seperti daun kering yang diterbangkan angin. Daun kering sangat ringan ditiup angin. Gunung-gunung akan hilang dari tempatnya, sesuai pula dalam surah Al-Ma'arij ayat 9. Wa takunul jibalu kal ihni, dan gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Gunung-gunung bagaikan bulu yang berterbangan. Macam bulu aja, ringan aja. Ini kekuasaan Allah. Seterusnya ayat 7. Wa kuntum azwajan thalathah, dan kamu pula menjadi 3 golongan yang berlainan keadaannya. Besok akan ada 3 golongan. Manusia pada waktu terdiri 3 golongan. Golongan kanan, golongan kiri, dan golongan orang yang paling dahulu beriman, sebagaimana diterangkan seterusnya ayat 8. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, iaitu puak-puak golongan-golongan kanan. Alangkah bahagianya keadaan golongan pihak kanan itu. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan golongan pihak kiri, alangkah seksanya keadaan puak golongan pihak kiri itu. Ayat ini menjelaskan golongan kanan adalah golongan orang-orang yang menerima buku-buku catatan amal mereka dengan tangan kanan, yang menunjukkan isyarat bahawanya mereka adalah penghuni syurga. Tentulah keadaan mereka sangat baik dan sangat menyenangkan. Ini maknanya menerima buku catatan amal tangan kanan, banyak buat amal baik. Dia fikir positif ni, pemikiran pun kena positif. Buat benda baik ini kena positif. Apapun ujian kena pandang positif. Kena berjiwa besar.
Kena melihat pada diri kita, apa yang kurang, apa yang salah. Ini dia. Golongan kiri ialah orang-orang yang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kiri, yang menunjukkan bahawa mereka adalah penghuni neraka dan akan mendapat siksaan serta hukuman yang sangat menyedihkan. Terima buku catatan amal tangan kiri. Ini kita kena pasti hidup kita ni ada tukang catat. Tukang catat, tukang kira setiap masa, setiap keadaan. Malaikat rokib dan atid. Rokib belah kanan lah catat, pastikan ini banyak catat. Atid belah kiri, pastikan ini jangan catat langsung. Macam mana nak buat? Ini tukang kira kita, setiap masa, setiap keadaan, juru kira. Amal baik, amal buruk. Ini mudah kita faham. Matematik sebelum ajar anak, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, ajar dulu ini. Buat baik dapat pahala, masuk syurga. Buat jahat dapat dosa, masuk neraka. Buat baik, malaikat belah kanan catat, rokib. Buat buruk, malaikat belah kiri atid catat. Catat semua amal-amal kita, dinilai itu. Disebut banyak tafsir. Antara dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa membaca ayat ini, baginda menggenggam tangan sambil berkata, Nabi pegang tangan, yang digenggam dengan tangan kanan baginda adalah syurga dan tidak perlu aku perhatikan. Nabi kata, ini syurga aku, tak perlu aku. Jelas lagi. Dan yang digenggam tangan kiri baginda, ini adalah ahli neraka dan tidak perlu aku pedulikan lagi. Aku tak peduli lagi. Mana kita? Nabi tak hirau yang ahli neraka belah kiri. Namun tentang belah kanan tak perlu diperhatikan lagi. Maknanya sungguh bagi mereka yang menerima buku catatan amal sebelah kanan. Seterusnya ayat ke-10. Wasabiquna, dan golongan yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului. Wasabiquna, orang-orang yang telah mendahului, ya artinya dalam mengerjakan kebaikan dunia. Wasabiquna berada sabuk as-sabiquna, wasabiquna as-sabiquna. As-sabiqun yang kedua, yang akan mendahului, maksud sama, yang akan mendahului. Yang pertama, yang mendahului dalam mengerjakan kebaikan dunia. As-sabiquna yang kedua, mendahului, iaitu mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Wasabiquna, dan orang-orang yang mendahului dalam mengerjakan kebaikan dunia. As-sabiqun, yang mencapai balasan baik sebaik-baiknya di akhirat kelak. Perkataan ini adalah isim fa'il, as-sabiq, sabiq atau sabiqun. Sabiqun dari kata sabaqa. Dari kata sabaqa, dia punya fi'lul madhi, kata dasar dia sabaqa. Asal makna lafaz ini maju ke hadapan dalam perjalanan. Kita maju ke depan. Kalau orang pertandingan tilawah dipanggil musabaqah kan? Musabaqah. Yang berlomba siapa dulu, siapa yang handal dalam bacaan. Menurut Al-Fairuz, as-sabqu dalam Al-Quran bermakna pertama wajib, yang kedua berburu, yang ketiga maju ke depan dengan niat melarikan diri,
Yang keempat, mendahului atau meninggalkan. Yang kelima, mendahului dalam mukjizat dan kehinaan bagi musuh-musuh para nabi. Yang keenam, mendahului dalam tauhid dan iman. Sedangkan lafaz sabiq, tadi lafaz as-sabqu. Lafaz sabiq ya isim fa'il. Isim fa'il yang melakukan, yang mengerjakan. Bermakna yang mendahului dalam kebaikan, as-sabiq. Lafaz ini disebut 2 kali dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat 32, dalam surah Yasin ayat 40. Perkataan sabiq dalam surah Fatir dikaitkan dengan al-khairat atau kebaikan, dan ia mengandungi makna pertama yang mendahului manusia keseluruhannya dalam kebaikan. Dalam perkara kebaikan dia mendahului manusia. Ini menurut pendapat Imam Mujahid. Ini Sayyidina Abu Bakar. Tanya amal apa pun, pagi ni buat amal apa, semua saya, aku, anak. Tarbiyah, Nabi tarbiyah, tengok sahabatnya. Yang ketiga, yang alim maksudnya. Ini pandangan Sahlu bin Abdullah, seorang yang alim, as-sabiq. Yang keempat, pandangan Zunnun al-Masri atau Zunnun al-Misri, seorang ulama tasawuf, yang berpendapat ia bermakna orang yang tidak pernah lalai dari mengingati Allah. Ini mudah-mudahan orang yang banyak zikir ingat Allah. Yang kelima, Ibnu Atha berpendapat bermakna orang yang menjatuhkan keinginannya kepada keinginan kebenaran. Orang yang inginnya dalam hal kebenaran saja. Yang keenam, as-sabiq bermakna membaca Al-Quran, beramal dengannya dan tahu makna-maknanya. Yang ketujuh, as-sabiq bermakna yang mencintai Tuhannya. Yang ke-8, Aisyah berkata as-sabiq adalah orang yang beriman sebelum hijrah. Yang ke-9 diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Abu Darda, makna sabiq bil khairat ialah orang yang memasuki syurga tanpa hisab. Ibnu Katsir memberikan makna lafaz ini dengan orang yang menunaikan perkara-perkara yang wajib dan yang sunat, meninggalkan yang haram dan yang makruh, serta sebahagian yang harus. Kesimpulan, makna as-sabiq merangkumi semua makna yang disebutkan, dan lebih hampir orang-orang yang memasuki syurga tanpa hisab, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Abi Darda radhiyallahu anhum. Dalam surah Yasin ayat 40, lafaz sabiq dikaitkan dengan malam dan siang. Tidaklah mungkin bagi matahari mendahului bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garisan peredarannya. Az-Zamakhsyari berkata, maknanya tanda-tanda malam tidak akan mendahului tanda-tanda siang, dan keduanya adalah dua cahaya di mana siang tandanya terbitnya matahari dan malam munculnya bulan. Adapun perkataan sabiqun 4 kali disebut dalam Quran. At-Taubah ayat 100, Al-Mu'minun ayat 61, Al-Waqi'ah surah ini ayat 10. At-Taubah iaitu berkait dengan orang-orang yang awal memeluk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Awal memeluk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Kemudian dinyatakan
mengandungi penafsiran mereka adalah orang yang berbai'ah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bai'atul ridwan, atau yang hadir dan menyaksikan pada bai'ah itu. Ini pendapat Amir dan Asy-Sya'bi. Yang kedua, mereka adalah orang yang solat dengan Rasulullah di dua kiblat dari kalangan Muhajirin. Ini pendapat Abu Musa Al-Asy'ari dan Sa'id ibnu Al-Musayyab. At-Tabari menafsirkan orang yang mendahului manusia dengan menyatakan iman mereka kepada Allah dan Rasulnya dari kalangan Muhajirin yang berhijrah meninggalkan kaum dan keluarga mereka, memisahkan rumah dan negeri mereka, serta kalangan Ansar yang membela dan menolong Rasulullah menghadapi musuh-musuhnya dari kalangan orang-orang yang kufur. Dalam surah lain, Ar-Raghib Al-Asfahani berkata makna as-sabiqun adalah orang yang lebih dahulu mendapat ganjaran dari Allah dan syurga dengan amalan-amalan yang soleh. Adapun riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, mereka adalah orang yang lebih dahulu mendapat kebahagiaan dari Allah. Sa'id Hawa berkata, perkataan ini bermakna mereka yang mendahului dalam membuat kebaikan dan lebih dahulu memasuki syurga. Menurut pendapat Muhammad bin Ka'ab dan Abu Hirzah Ya'qub bin Mujahid berpendapat mereka adalah para nabi. Menurut riwayat dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata, mereka ialah Yusha' bin Nun yang lebih dahulu beriman kepada Musa, seorang mukmin dari keluarga Yasin yang lebih dahulu beriman kepada Isa, dan Ali bin Abi Talib yang lebih dahulu beriman kepada Nabi Muhammad. Ini banyak pandangan-pandangan ini. Dan juga ada yang memberi erti sabiqun ini berdasarkan satu riwayat yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berjalanlah pasti orang yang menyendiri, yang akan mendahului. Siapa orang yang menyendiri itu? Para sahabat bertanya, siapa mereka yang menyendiri? Orang yang menyendiri yang mendahului. Lalu baginda menjawab, mereka adalah orang yang bergoncang dan bergetar hati mereka dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Ini dia. Ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal ayat 2. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Ini menunjukkan mereka yang kesan daripada zikir sampai masuk ke dalam hatinya. Ini orang yang kalau dia zikir masih tak masuk-masuk, kena banyak lagi zikir, tak cukup zikir. Kita diajar banyak berzikir, banyakkan zikir sampai hati sampai. Kalau zikir tapi hati tak sampai, kadang-kadang kita leka longlai, terjemuh ke dalam maksiat, makna zikir belum sampai. Terus zikir lagi, jangan berhenti sampai tak ada rasa keinginan dalam maksiat. Zikir sampai hilang rasa ingin untuk maksiat. Banyakkan zikir. Kalau zikir tapi masih lagi buat amal buruk, masih lagi larak, masih lagi dalam fikiran yang negatif, mudah terjerumus kepada maksiat bagainya.
Zikir lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan hati kita kepadanya. Ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang yang paling dahulu beriman kepada Allah tidak asing lagi bagi kita peribadi perkara ini, yang nyata kerana kebesarannya serta perbuatan-perbuatan mereka yang mengkagumkan. Dapat pula diertikan bahawa orang-orang yang paling dahulu mematuhi perintah Allah, mereka pula lah yang paling dahulu menerima rahmat Allah. Barang siapa yang lebih awal membuat kebaikan di dunia, maka ia adalah orang yang paling lebih awal mendapat ganjaran di akhirat. Ayat ini menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan as-sabiqun ialah mereka yang disebut dalam hadis riwayat Aisyah, sebagai mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, artinya, apakah kamu sekalian mengetahui siapa yang paling dahulu as-sabiqin yang mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat nanti? Mereka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda menjawab, mereka itu adalah orang yang apabila diberi haknya menerimanya, apabila diminta memberikannya, dan apabila menjatuhkan hukuman terhadap orang lain sama seperti mereka menjatuhkan hukuman terhadap diri mereka sendiri. Ini dia. Ini sifat dia. Menjalankan hak, memberikan hak juga pada siapa. Kalau melaksana suatu perkara, bukan sekadar menyuruh orang lain, tetapi dirinya orang yang mendahului akan kebaikan itu. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Ayat 11 hingga 12. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, dihampirkan di sisi Allah, didekatkan di sisi Allah, tinggal menetap di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat. Di mana ayat ini menerangkan bahawa mereka yang paling dahulu beriman, itulah yang menerima ganjaran yang lebih dahulu dari Allah. Mereka adalah ahli syurga yang dilimpahi nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, serta terfikirkan oleh sesiapa pun juga, sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Al-Bazzar dari Abu Sa'id, fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam syurga terdapat nikmat dan kesenangan yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, serta tidak pernah terlintas di hati manusia. Sangat hebat Quran syurga itu. Dalam keadaan tak terduga, tak difikir, tak didengar, tak dilihat. Hati sama sekali tidak terlintas bila melihat keindahan syurga. Mudah-mudahan termasuk golongan yang Allah sebutkan. Sama ada menjadi golongan ashabul yamin, menerima buku catatan amal tangan kanan, dan lebih dari itu tergolong dalam golongan wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan orang yang mendahului dalam perkara kebaikan di dunia akan mendahului besok mendapat ganjaran akhirat. Mereka itulah golongan al-muqarrabun yang didekatkan di sisi Allah fi jannatin na'im, yang berada di dalam taman-taman syurga yang penuh kenikmatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atika fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha fawathiqillahumma rabitataha
وأدم مدها واهدئها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومثل الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أحينا بحياة العلماء العاملين وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.